Okey, baiklah. Apakah itu OPR ataupun kadar dasar semalaman? OPR ialah kadar faedah yang ditetapkan oleh Bank Pusat iaitu Bank Negara Malaysia yang menentukan kadar faedah untuk institusi kewangan yang meminjamkan wang antara satu sama lain bagi tempoh satu malam. Dalam operasi harian, rizab wang tunai bank berubah-ubah iaitu bergantung kepada aktiviti peminjaman yang berlaku di dalam bank serta deposit dan pengeluaran wang yang dibuat oleh pelanggannya. Bagi untuk mengekalkan takat rizab tunai pada paras yang sepatutnya, kebiasaannya bank yang ada rizab tunai yang banyak pada hari tertentu akan meminjamkan kepada bank yang kurang untuk memastikan kecairan sistem perbankan kita sentiasa stabil. OPR mempunyai banyak kepentingan. Mungkin aplikasi OPR ini di mata kita nampak seperti muslihat pindah milik dan alir tunai biasa, tetapi keperluan pinjaman dan bayaran pinjaman tunai mengikut hari ini penting untuk sistem kewangan makro berfungsi dengan lancar. Seterusnya, bank akan bergantung kepada pinjaman sebagai aktiviti perniagaan yang penting untuk tujuan keseimbangan akaun. Ianya juga dipanggil keperluan reserve, yakni reserve requirement. Seterusnya, kadar faedah bank ditentukan oleh OPR yang menentukan rangka kerja hala tuju kewangan negara untuk memastikan keseluruhan institusi kewangan mempunyai bekalan tunai yang stabil dan mencukupi. Ada sekali, disebabkan OPR ini adalah perkara asas yang memastikan fungsi perbankan boleh terus berjalan. Perubahan kadar OPR akan membagi kesan kepada keseluruhan komponen dalam sistem ekonomi negara, bukan setakat kadar pinjaman sahaja. Terdapat 4 punca kenaikan OPR, iaitu yang pertama, kadar inflasi tinggi. Bank Negara Malaysia mungkin meningkatkan OPR untuk mengurangkan jumlah wang beredar dalam ekonomi, mengurangkan permintaan dan membatasi kenaikan harga. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jika ekonomi berkembang pesat, peningkatan OPR boleh digunakan untuk mengurangkan pengeluaran dan pelaburan yang berlebihan, mengelakkan kemungkinan gelembung ekonomi. Yang ketiga, kestabilan kewangan. Kenaikan OPR boleh dilakukan untuk mengurangkan resiko kewangan dan memastikan kestabilan sistem kewangan. Yang keempat, perubahan dalam pasaran antarabangsa dan kadar faedah global. Bank Negara Malaysia mungkin menyesuaikan OPR berdasarkan perubahan ini untuk menangani impak terhadap ekonomi tempatan seperti aliran modal antarabangsa dan nilai mata wang. Akibat kenaikan OPR. Yang pertama, peningkatan kos pinjaman. Yang kedua, penurunan nilai hartanah. Yang ketiga, mengurangkan pelaburan dalam pembinaan perumahan baru. Yang keempat, tekanan terhadap pemilik rumah sedia ada. Yang pertama, peningkatan kos pinjaman. Peningkatan dalam kadar faedah boleh menyebabkan kos pinjaman meningkat. Ini boleh menjadikan pembelian rumah lebih mahal kerana pembeli perlu membayar kadar faedah yang lebih tinggi. Yang kedua, penurunan nilai hartanah. Jika permintaan untuk hartanah berkurangan, nilai harta tanah juga mungkin terjejas. Pemilik rumah mungkin menghadapi kesukaran jika nilai harta mereka jatuh. Selain itu, mengurangkan pelaburan dalam pembinaan perumahan baharu. Pemaju mungkin menjadi kurang bermotivasi untuk memulakan projek pembinaan perumahan baharu kerana kos pinjaman yang lebih tinggi boleh mengurangkan keuntungan mereka. Akhir sekali, tekanan terhadap pemilik rumah sedia ada. Pemilik rumah yang mempunyai pinjaman kadar berubah-ubah mungkin merasakan tekanan tambahan kerana bayar bulanan mereka mungkin meningkat. Okey, cadangan pertama adalah peningkatan produktiviti ekonomi. Peningkatan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi yang mampan boleh membantu merendahkan tekanan inflasi dan memberikan ruang untuk mengekalkan kadar OPR pada tahap yang berketutupan. Cadangan kedua adalah peningkatan kesedaran kewangan. Kesedaran kewangan dalam kalangan masyarakat dapat membantu mereka membuat keputusan kewangan yang bijak, termasuk pengurusan hutang. Ini dapat mengurangkan risiko ketidakstabilan kewangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pemantauan dan pengawasan kewangan. Pihak berkuasa kewangan perlu melakukan pemantauan dan pengawasan yang teliti terhadap sektor kewangan untuk memastikan kestabilan dan mengelakkan ketidakseimbangan yang boleh memberi
kesan negatif kepada kadar OPR. Cadangan yang keempat adalah penambahbaikan infrastruktur ekonomi. Pelaburan dalam infrastruktur ekonomi seperti pengangkutan awam, teknologi maklumat dan kemudahan lain boleh meningkatkan kecekapan ekonomi, membantu pertumbuhan dan merendahkan tekanan inflasi. Adalah kerjasama antarabangsa. Kerjasama dengan negara-negara lain dan pihak antarabangsa boleh membantu merendahkan kesan perubahan kadar OPR. Pemantauan dan tindakan bersama boleh mengimbangkan impak global ke atas ekonomi Malaysia. Yang terakhir adalah pembangunan perumahan yang mampan. Pihak berkuasa perlu memastikan pembangunan perumahan yang mampan untuk mengelakkan ketidakseimbangan antara penawaran. Okey, baiklah. Sebagai penutupnya, kenaikan OPR ini mempengaruhi kadar pinjaman, pelaburan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya. Ianya perlu memberi perhatian terhadap impak kenaikan OPR terhadap rakyat termasuk isu kewangan dan kos sara hidup. Penekanan perlu diberikan pada strategi mitigasi dan langkah-langkah penyelarasan ekonomi untuk kestabilan jangka masa panjang. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kebajikan rakyat perlulah dijaga melalui langkah-langkah bijak dan berimbangan. Dan akhir sekali, kerjasama dan komunikasi yang terbuka dengan pelbagai pihak penting bagi mencapai kestabilan ekonomi.